Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, hari ini sahabat semua, menarik apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda. Pencerahan daripada Brother Iswandi berkaitan dengan dua kenyataan. Satu kenyataan daripada MB Lato-Lato dan satu lagi kenyataan daripada geng kaki fitnah. Jadi apa yang mereka lakukan sahabat semua? Geng kaki fitnah ini menyatakan kononnya Perdana Menteri kita sakit. Benarkah? Dan ini adalah satu tuduhan yang begitu berat sekali sahabat-sahabat semua. Dan tukang baca ini pula sekali lagi membacakan penamatan berkaitan dengan skandal 24 ya, staf yang tidak dibayar gaji dan juga Kedah Agro. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Mari kita ikuti ya kenyataan ataupun kupasan daripada Brother Iswandi. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support ya sosial media Brother Iswandi kita di Facebook, Twitter, di TikToknya dan juga YouTube-nya. Dan juga Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. So tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Okay. Settle. Kedah umum penambatan operasi Kedah Agro. Akhirnya Kerajaan negeri mengumumkan penambatan operasi Kedah Agro setelah mendapati syarikat itu tidak lagi berdaya maju serta menanggung liabiliti terlalu besar. Menteri Besar Datuk Seri Sanusi berkata anak syarikat milik pembenaran MBI itu tidak boleh ditutup terus kerana masih punya aset yang perlu dicairkan. So dia kata Kedah Agro bukan ditutup tapi ditamat operasi. Okey. Saya sudah maklumkan lama syarikat itu tidak berdaya maju, kena buat penambatan operasi. Patut lama sudah buat. Syarikat itu bukan ditutup tapi ditamat operasi. Walaupun terlewat buat, kita buat juga. Kan? So akhirnya ketidakcekapan Sanusi berlaku. Sedangkan kalau kita tengok tuan-tuan 12 tahun dulu projek Kedah ada 21 juta projek nanas. Antara yang terbesar 1 juta nanas, tuan-tuan ingat tak? 1 juta nanas. Saya tunjukkan satu video di bawah Kedah Agro. So apa jadi pada nanas tersebut? 12 juta. Kita tengok. Kedah Agro ada ladang nanas. Kedah Agro ada ladang nanas. Kita ada 1 juta pokok nanas di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam lah. Kedah menjadi negeri kedua pengeluar nanas terbesar Malaysia. Kerja Kedah Agro. Ya, itulah. Ini kawan saya Romli ya. Kita tengok apa Halim Romli. Kita tengok apa dia punya komen. Projek besar Kedah Agro Holding, nanas yang terbesar di Malaysia. Itu berlaku di zaman pemerintahan PAS semasa Sanusi menjadi setiausaha politik. Kemudiannya, kononnya selepas diambil oleh kerajaan BN, habis rosak. Selepas 2013 tu, dia suka scrap off. Ladang-ladang itu jadi semak samun. Dan kini di bawah usaha Berhad Sabu sebagai Menteri Pertanian dan Ketajiman Makanan, beliau berjanji akan mengeluarkan 4,000 kontena untuk pasaran global. Dan kita harapkan kerajaan di Kedah akan membantu Kementerian Pertanian. Jangan hanya sibuk untuk berpolitik sehingga akan industri pertanian dijadikan dan yang akan merana adalah pengusaha-pengusaha. Dengan kalau tahun masa PAS memerintah dia ada 1 juta nanas di bawah Kedah Agro, kenapa sekarang setelah 4 tahun dan 2 penggal dia jadi menteri besar, dia tak boleh melakukan perkara yang sama? So waktu PAS memerintah masa itu Ustaz Azizan dia adalah setiausaha politik kepada Ustaz Azizan. Tapi setelah dia jadi menteri besar, kenapa dia gagal lakukan perkara yang sama? Dia sebenarnya satu je isunya. Apabila dia terlalu backing. Orang kata Kelantan kata backing kan. Orang Sarawak kata bengkeng. Degil. Dia nak tunjuk dia ni hero, ego. Dia tak nak kerjasama dengan federal. Mak Sabu kata dia boleh kerjasama, boleh hasilkan 4,000 kontena. And dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Kerjasama tu tak ada dan akhirnya siapa yang kena tuan-tuan? Rakyat yang kena. Kerajaan, rakyat yang menderita. Negeri yang menderita. Okay. Itu yang berlaku. Baik.
Right, habis kat situ, last kali saya nak bawa satu kenyataan daripada Cik Gubat yang sebenarnya bukan original pun. Sebelum ini dah disebut oleh Papukari, iaitu dakwaan mereka bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang menderita AIDS. Papa Goma pun cakap AIDS, dia kata. Tengok tangan dia bengkak, mata dia bengkak. Sebab itu dia sekarang menderita AIDS. Cik Gubat dia tak berani. Dia tak berani direct. So dia tulis kenyataan dia, saya jawab. Ada orang kata kenapa nak jawab? Sebab dia ni pemimpin. Kalau dia setakat macam biasa, saya malah nak komen. Tapi sebab dia pemimpin, saya komen. Dan kita akan tengok satu persatu bagaimana mereka membina persepsi jahat. Persepsi jahat dan orang percaya, tuan-tuan. Itu saya kata pentaksub yang bodoh percaya. Baik, kita baca dan kita huraikan dan kita bongkar satu persatu hujah Cik Gubat. Memang ramai sedang benci Anwar Ibrahim. Ya ke? Ramai suka je. Engkau aja benci. Kerana siri penipuan dalam kegiatan mengurus negara. Okey, so dia tuduh Anwar Ibrahim kegagalan mengurus negara. Tetapi dalam artikel ini langsung satu pun dia tak sebut yang mana gagalnya. Khususnya dalam bab pengurusan ekonomi domestik. Okey, so yang mana satu? Dia tak sebut. Dia kata gagal, dia hanya tuduh tapi dia tak berjaya buktikan di dalam artikel ini. Dalam masa yang sama, dia biak sentimen perkauman dan agama. Bukan sahaja alih isu gagal, malah nak tutup korupsi dan sakau. Okey. Tuduhan yang pertama, dia kata gagal bab pengurusan ekonomi domestik. Tapi dia tak berjaya buktikan. Tak ada bukti. Dia cuma sebut, dia tuduh saja. Kedua, dia kata biak sentimen perkauman dan agama. Again, dia tak berjaya buktikan. Sebaliknya, yang biak sentimen perkauman dan agama adalah PAS dan juga Bersatu. Okey. Bukan saja nak alih isu gagal, malah nak tutup korupsi dan sakau. Tuduhan yang ketiga, dia tutup korupsi dan sakau yang semakin menggila. Tapi tak satu pun dia berjaya buktikan ada korupsi dan ada sakau. Namun ia bukan lesen, malah sekarang ni dia kata Samsul, Setiausaha Politik Anwar Ibrahim itu sakau. Sekarang ini nak cerita tuan-tuan, Samsul sudah pun hantar LOD kepada Cik Gubat untuk saman. Sila buktikan di mahkamah bahawa Samsul Iskandar itu sakau. Namun ia bukan lesen kita fitnah atau doakan sesuatu tidak betul. Oh, benda ni semua dia sebut. Oh, tapi bukan lesen kita fitnah. Kita jangan fitnah. Tapi kat bawah, yang ni semua fitnah. Okey, dia sebut. Dalam WhatsApp group ada tersebar banyak kali Anwar bengkak sana beberapa bahagian badan. Malah ada mengaitkannya dengan HIV. Ada pula mengaitkan bagaimana teknologi ubat HIV di Jerman menyebabkan Anwar agar kerap ke sana. Jika dibuat carian, memang banyak artikel menyatakan ubat HIV dan Jerman. Di mana HIV di Jerman meningkat beberapa tahun kebelakangan ini akibat seks jenis berleluasa, menyebabkan Jerman melabur banyak dalam menanganinya. Cik Gubat, bukan Jerman. Seluruh dunia ada ubat kepada HIV untuk early stage. Dia ada 3 stage ke 4 stage dalam. Untuk early stage, macam juga barah, kanser, macam juga penyakit-penyakit lain, of course akan ada ubat. Kalau tak ada ubat, takkan pelik. Perkembangan sama diulas, rupanya Malaysia mempunyai Kementerian Kesihatan sudah berbelanja jutaan ringgit membeli ubat pre-exposure prophylaxis. Ya, bukan pada zaman sekarang, sejak zaman dulu lagi kita dah beli ubat pre-exposure prophylaxis ni. Dah ada. Di dalam KKM tu dah ada. Bukan pada semalam baru tiba-tiba nak announcement. Yang mana amal seks sama jenis. Okey. Tidak semestinya saya nak cerita AIDS ini tidak semestinya seks sama jenis. Berkongsi jarum dadah juga boleh menyebarkan AIDS. Okey. Berkongsi jarum dadah juga, ini saya nak cerita. Even seks tak sama jenis, maksudnya di antara lelaki dan wanita pun boleh menyebarkan. Contohnya, kalaulah lelaki itu suka pergi kepada pelacur. Pelacur itu pernah buat dengan orang yang kena AIDS, dia pula juga boleh jadi pembawa. Dadah, infect. Ni, darah. Kalau orang yang ada AIDS tu berdarah, terkena pada kita, ada kemungkinan jangkitan. Kemungkinan Tetapi yang paling teruk hepatitis lah, bukan AIDS. AIDS ni kurang ni, tetapi hepatitis lagi teruk. Tetapi kemungkinan itu ada. So, bukan satu jenis sahaja. Tetapi apa pula? Okey. Tapi apapun, saya rasa tuduh Anwar Hidayat adalah satu tak adil. Dia kata tak adil. Dia tak nak kena saman lagi, tuan-tuan. Dia tak nak kena saman lagi. So, dia kata tak adil. Tapi sebagai PM rakyat berhak tahu Anwar sakit ke? Sakit apa? Dia tunjuk. Okey. Sebab dia kata tak adil. Okey. Tapi dalam masa yang sama, dia tunjuk gambar ini. Tangan Anwar, dia kata. Okey. Kemudian dia besarkan, dia zoom. Dia tunjuk tangan Anwar macam ni. Tengok, kembar, bengkak. Kemudian tiba-tiba dia kata, how HIV affect your whole body. Now, lepas tu dia ambil image. Tuan-tuan, kalau kita tak baca image ni, kita akan nampak bahawa
Swollen ini berkaitan dengan HIV. Tetapi yang berkaitan dengan HIV di dalam image ini hanya yang ini tuan-tuan, yang atas, HIV rash dipanggil. Swollen ini bukan gambar berkaitan dengan HIV. Saya akan tunjuk sebentar lagi ya. Gambar itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai angioedema. Okey. Salah satu. Tetapi yang ini gambarnya. Tuan-tuan tengok. Nampak tak gambar ini? Gambar ini menyentuh soal why are my hands swollen. Gambar ini bukan menyentuh soal HIV. Tetapi bila dia letak dalam satu gambar dengan HIV, kemudian dia kaitkan dengan tangan bengkak ini, dia kata HIV, oh gambar ini HIV lah, betul lah. Kalau kita tengok gambar Anwar ni, tengok gambar dia swollen, bengkak ni. Tengok ni, swollen. Tapi gambar ini, kita cari, rupanya swollen. Dia kata, swelling happens when extra fluid is trapped in your body's tissue, cause including heat, exercise or medical condition, often nothing to worry but could be caused by condition in treatment. So, kenapa tangan kita swollen? Ada banyak sebab. Dia sebut, satu, exercise. Kedua, hot weather. Ketiga, too much salt. Keempat, lymphedema. Kelima, preeclampsia. Kan? Keenam, psoriatic arthritis. Ketujuh, angioedema. Ketujuh je. Bottom line, can be uncomfortable, but they are usually nothing to worry about. So, mana datang gambar ni tiba-tiba boleh dikaitkan dengan AIDS? Itu cara mereka buat persepsi, tuan-tuan. Nampak? So, rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkemungkinan adalah angioedema. Angioedema caused by an allergic reaction to something you came in contact with. During an allergic reaction, histamine and other chemicals can release into your bloodstream. This can cause sudden swelling underneath your skin. What is angioedema? Okay, giant hives. Ini contoh angioedema. So, dia akan ada bengkak dekat mata, bengkak dekat mulut, antaranya. Antaranya menyebabkan latex, peanuts, insect sting, antibiotic, shellfish, insect bites, dan banyak benda. Siapa boleh dapat 65 tahun ke atas, nampak? Siapa yang kena risk factor 65 tahun ke atas? Kan? Hispanic ni tak ada lah. Ada juga Melayu kena kan? Alright. So, bila mata dia macam ni, ada kemungkinan tak Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggunakan cermin mata? Dan dibuktikan, semalam pun saya dah kata, bahawa Anwar all puffed up because of an allergy. Opposition leader, ini lama ini tahun 2013. Muka mata Anwar puff up. Ini bukan. Kenapa dia? Oh, ini 2013 punya berita pun dia pernah kena puff up. Bukan. Ini berita lama. Sorry. Yang ni, allergy can't get away from Penang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kept a promise to Penang despite his face, hands and eye being affected. Arrived noon. Okay, both his eyes affected. Advised to get some result. Dia kenapa? Sebab dia allergy. Dibuktikan angioedema. Allergy sebenarnya. Jadi fitnah ke tuan-tuan? Fitnah. Siapa yang kena fitnah? Siapa yang percaya? Okay. Okay, kita tengok. Zoom in. Nampak mata pun bengkak. Saya tunjuk. Cikgu Bat cakap. Zoom in. Kita tunjuk. Dia kata, Cikgu Bat kata, zoom in. Nampak mata pun bengkak. Dia kata, mata pun bengkak tu, nampak? Saya tunjuk. Mata pun bengkak. Kita tengok. Angioedema disebabkan allergic, mata bengkak, tuan-tuan. Nampak? So, bulan puasa ni, Cikgu Bat. Bulan puasa, Cikgu Bat. Kan, kau pun nak sebar fitnah juga, Cikgu Bat. Kesian tak modal lagi. Tu je lah modal dia orang. But all in all, tuan-tuan, InsyaAllah kita berada di landasan yang betul. Dan saya nak kita terus bantu kerajaan ini. Pentaksub yang bodoh, mereka yang bodoh sebegini, tak payah percaya lagi lah. Kalau korang percaya juga, aku tak tahulah, tuan-tuan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia pendedahan dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi.
Jadi jelas sekarang ini kita boleh nampak kebodohan dan juga kebangangan ya daripada geng-geng kaki fitnah seperti Cikgu Bat ini, sahabat-sahabat, yang tidak habis-habis ya mewujudkan persepsi jahat ya kepada Perdana Menteri kita. Di bulan yang mulia ini, bulan puasa, beberapa hari lagi menyambut Aidilfitri, sahabat semua, mereka pula begitu terdesak sekali untuk menyebarkan berita palsu dan juga membuat fitnah terhadap Perdana Menteri kita. Sepatutnya kita mendoakan kesihatan pemimpin-pemimpin negara kita yang sedang bertungkus lumus ya untuk memulihkan ya negara kita yang gagal dipulihkan, gagal ditakbir oleh kerajaan PAS dan Bersatu sebelum ini, yang hanya tahu menyalahkan orang lain, yang hanya tahu yang memberikan pelbagai alasan, tapi sebenarnya itu untuk mengalihkan sebenarnya kegagalan mereka, sahabat-sahabat semua. Dan sekarang ini dengan cara menyebarkan berita palsu, dengan cara untuk membuat fitnah, Cikgu Bat sekali lagi, sahabat-sahabat semua, dan geng-geng mereka, walan-walan mereka, walan-walantit ya, menyebarkan satu isu yang begitu jahat sekali, yang begitu jelik sekali ya, menuduh Perdana Menteri kononnya menghidapi penyakit HIV dan sebagainya. Bayangkan, fikirkan sahabat semua, betapa dangkalnya mereka untuk memperbodohkan rakyat dan tidak tahu siapa yang boleh diperbodohkan. Mungkin ada penyokong mereka sendiri, tapi saya percaya rakyat Malaysia yang bijaksana tidak akan terpengaruh, tidak akan termakan dengan kaki-kaki fitnah ini, kenyataan-kenyataan daripada kaki fitnah. Kerana kita tahu apa, mereka ni memang azalinya sebagai orang yang kuat menfitnah. Jadi apapun yang mereka katakan, pasti semua itu adalah berita palsu. Yang pasti itu adalah fitnah semata-mata. Untuk apa? Untuk kepentingan politik dan juga mungkin beberapa individu. Itu pandangan saya, sahabat semua. Terima kasih kerana mendengar bersama dengan saya kenyataan dan pencerahan daripada Brother Iswardi. Kiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.